Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Laits meriwayatkan kepada kami daripada Yahya, daripada Nafi'. Katanya disebutkan kepada Ibnu Umar bahawa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, beliau seorang ahli Badar, sakit pada suatu hari Jumaat. Beliau terus pergi menziarahinya dengan menaiki kenderaan ketika matahari sudah agak tinggi. Jumaat, maksudnya waktu sembahyang Jumaat sudah pun hampir, namun beliau meninggalkan juga Jumaat. Kata Al-Laits lagi, Yunus meriwayatkan kepadaku daripada Ibnu Syihab, katanya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan kepadaku bahawa ayahnya menulis surat kepada Umar bin Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri, di mana beliau menyuruhnya pergi menemui Subai'ah binti Al-Harith Al-Aslamiyah untuk bertanyakannya tentang kisahnya dan tentang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya apabila beliau bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdullah bin Al-Arqam membalas surat Abdullah bin Utbah. Di dalam surat balasnya itu, dia menceritakan bahawa Subai'ah memberitahu sesungguhnya beliau pada ketika itu merupakan isteri kepada Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah adalah dari kalangan Bani Amir bin Lu'ay. Beliau juga salah seorang sahabat yang telah ikut serta dalam perang Badar. Sa'ad meninggal dunia dalam haji wada ketika beliau, yakni Subai'ah, sedang hamil. Tidak lama selepas kematian Sa'ad, beliau melahirkan kandungannya. Sebaik suci dari nifas, beliau terus berhias diri untuk dilamar oleh orang-orang yang hendak melamarnya. Abu Sanabil bin Ba'kak, seorang lelaki dari Bani Abdiddar, datang menemuinya. Beliau tiba-tiba menyapa, "Kenapa saya nampak awak berhias diri untuk para pelamar? Awak hendak kahwin ke? Sesungguhnya engkau tidak dapat kahwin selagi tidak berlalu 4 bulan 10 hari kepadamu." yakni selagi tidak berlalu hari kematian Sa'ad selama 4 bulan 10 hari kepadamu. Kata Subai'ah, apabila dia berkata begitu kepadaku, teruslah aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada petang itu juga untuk bertanyakan hukumnya. Jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam ialah aku telah pun halal, yakni berkahwin, sebaik saja selesai melahirkan kandunganku lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku berkahwin jika aku mahu. Asbagh merupakan mutabi'nya dalam meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Wahab, daripada Yunus. Kata Al-Laits, Yunus meriwayatkan kepadaku daripada Ibnu Syihab. Kami bertanya beliau, yakni Ibnu Syihab. Maka kata beliau, Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, iaitu Maula Bani Amir bin Lu'ay, meriwayatkan kepadaku bahawa Muhammad bin Iyas bin Bukair meriwayatkan kepadanya ayahnya, yakni ayah Muhammad ini iaitu Iyas, ikut serta dalam perang Badar, yakni ahli Badar. Ayah dia tu adalah ahli Badar. Itulah satu lagi hadis yang sebenarnya masih lagi berada di bawah bab tanpa tajuk. Bab tanpa tajuk ni dia terletak selepas daripada bab fadli man syahida badran,
Babu fadli man syahida badran, bab kelebihan orang yang ikut serta dalam perang Badar. Seperti dapat kita lihat pada muka surat yang pertama dalam nota ni, muka surat 88. Cuba tengok, nak tengok macam mana yang dikatakan bab tanpa tajuk. Macam itulah. Cuba tengok atas tu, bab saja. Inilah yang macam ni orang panggil bab bila terjemah, bab tanpa tajuk. Kalau tidak dia ada macam sebelum pada ni, bab fadli man syahida badran, bab syuhudil malaikah badran dan sebagainya. Dia ada selepas bab tu ada perkaranya. Itu bab ada tajuk. Ini bab tanpa tajuk. Kita terjemah bahawa dia tu bab saja. Dan telah pun dibincangkan berkenaan dengan bab tanpa tajuk ni apa maksudnya. Di bawah tu dan sebelum ni beberapa kali dah di dalam Sahih Bukhari kita bincangkan tentang bab tanpa tajuk. Secara ringkasnya dapat kita simpulkan pada kebiasaannya bab tanpa tajuk menepati fasal bagi sesuatu bab sebelumnya. Maknanya bab ini masih lagi ada kaitan, masih lagi ada hubungannya dengan bab sebelum itu. Kalau bab sebelum ini bab fadli man syahida badran, bab kelebihan orang yang ikut serta dalam perang Badar, maka bab ini masih ada kaitan lagi dengan kelebihan orang yang ikut serta dalam perang Badar. Dia nak cerita tentang kelebihan lagi lah. Itulah. Kemudian di bawah bab ini ada beberapa hadis seperti yang kita telah bincang, pelajari sebelum ini. Dan malam ini hadis yang terakhir di bawah bab tanpa tajuk ni. Kemudian nota yang seterusnya bab lain lah pula, bab lain. Jadi hadis dengan terjemahannya telah kita tengok tadi, sama-sama tengok macam mana. Tinggal lagi nak bincang lah kandungan dia, nak bincang kandungan dia tu. Jadi dalam hadis ni sanad dia disebut Nafi', daripada Nafi'. Nafi' ni ialah Maula Ibni Umar. Maula maksudnya hamba bebasan, hamba yang telah dibebaskan oleh seseorang. Kalau Maula Ibnu Umar, maka maknanya hamba yang dibebaskan, dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Dia ada kelebihan orang yang memerdekakan hamba itu. Sebab itu dikaitkan dengan dia. Sedangkan sebelum itu mungkin dia ada beberapa dah tuan dia yang memiliki dia, kemudian jual begitulah dalam sistem perambaan. Tetapi sahabat ini sama juga dengan sahabat-sahabat yang lain, ikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu suka sangat memerdekakan hamba. Suka sangat. Sebab ini satu kebajikan, satu kebaikan yang sangat besar dalam Islam, memerdekakan hamba. Islam nak sangat manusia itu dimerdekakan. Dengan sebab itulah para ulama mengatakan, mereka kata tu berdasarkan hadis juga. Dalam hadis lah sebutnya 3 perkara: jadduhunna atau jidduhunna jiddun, wa hazluhunna jiddun. 3 perkara seriusnya serius, dan olok-oloknya ataupun gurauannya juga jadi serius. 3 perkara dalam hadis sebut. Yang pertama, kes memerdekakan hamba, tak boleh bergurau. Kalau dia ada hamba, dia kata aku merdeka kamu, ada saksi, sudahlah ya. Lepas tu dia kata saya bergurau saja, sebenarnya bukan saya nak merdeka. Tak jadi.
Bila saja dia kata macam tu, jadi dah merdeka terus. Itu Islam tak sangat. Satu yang pertama. Yang kedua, kahwin. Kahwin pun tak payah, cuma kita saja buat payah kan? Sebenarnya tak payah. Kalau wali kata, saya kahwinkan anak saya ni dengan awak, ada saksi, jadilah. Itu hakikatnya. Sama ada imam ke tak ada imam ke, itu peraturan saja. Yang sebenarnya adalah kebaikan dia, tak nafi itu kan. Tapi yang sebenarnya macam tu. Dia tak boleh nak tarik balik dah. Saya gurau saja, tak boleh. Jadi dah tu. Jangan tempat main. Sebab itu ulama-ulama kata kalau berlakon tu tidak anak dia lah, itu bohong lah semua tu kan. Tapi kalau anak dia betul jadi. Dia berlakon tu olok-olok sajalah, kahwin kan. Kalau betul-betul anak dia jadi. Tapi kalau tidak anak dia, tak jadilah. Bohong lah semua tu jadi. Yang kedua. Yang ketiga, cerai. Cerai tak boleh main-main. Bergurau ke, serius ke, jatuh, dia jatuh. Ini 3 perkara kena ingat. Kena ingat. Jadi merdeka salah satunya. Jadi tak boleh main-main. Alangkah ramainya kalau kita baca sejarah-sejarah ni, hamba-hamba yang dimerdekakan oleh sahabat-sahabat. Rasulullah SAW sendiri pun berapa ramai merdekakan hamba-hamba dia, dipanggil mawali Rasulullah SAW. Dan kita kena ingat, bila sebut hamba-hamba ni kan, ini merdeka, ramai merdeka, maknanya dia kaya tu. Jadi orang yang mengatakan Rasulullah ni miskin, sahabat ni miskin, ia tak nafi, pernah ada satu ketika. Sebabnya mereka daripada Mekah tanpa bawa apa-apa harta benda pergi ke Madinah, tentulah susah satu ketika. Tetapi Allah SWT bagi keberkatan kepada kehidupan sahabat ini. Mereka jadi kaya raya dalam masa yang sekejap. Abdurrahman bin Auf tu tangan kosong pergi daripada Mekah ke Madinah. Tapi dalam masa yang sekejap dia jadi kaya raya, hartawan, jutawan. Sayyidina Uthman pun sama juga, bukan ada apa bawa. Tapi pergi dalam masanya sekejap, itu keberkatannya. Bersama Rasulullah, dia boleh beli segala harta, segala telaga-telaga yang dimiliki oleh Yahudi sebelum itu di Madinah dikuasai oleh orang Islam. Itu hakikatnya. Dan memerdekakan hamba, suka sangat. Hamba-hamba ni bukan 100-2 harganya, puluhan ribu. Mana dia kaya hakikatnya. Dalam masa yang sekejap. Ini yang meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar, tentang Ibnu Umar ni hamba dia, bekas hamba dia. Semasa jadi hamba lagi dia didik Nafi. Dia buat macam anak dia. Lepas tu dia merdekakan. Dia terus ajar lagi, didik sampai jadi alim hamba saya ni. Sesuatu yang tidak pernah ada dalam sejarah manusia, yang memakai sistem perhambaan sampai jadi alim begini hamba-hamba saya ni. Kalau kita baca sejarah hamba saya dalam Islam, luar biasa. Berapa ramai ulama-ulama besar yang hebat-hebat ni pada hakikatnya hamba dia. Tetapi kerana diangkat kedudukannya dan diberi peluang oleh masyarakat Islam, mereka jadi orang-orang yang terbilang dan orang-orang yang hebat dalam masyarakat, menyumbangkan ilmu begitu banyak. Contohnya Nafi dan ramai lagi. Disebutkan antara anak murid Ibnu Umar yang masyhur ialah 2 orang. Anak dia seorang namanya Salim bin Abdullah, dan yang seorang lagi Nafi. Tetapi ulama-ulama hadis mengatakan kalau riwayat Nafi bercanggah dengan riwayat Salim daripada Ibnu Umar, mereka lebih suka mentarjihkan, mengutamakan riwayat Nafi. Sebab apa? Ini lebih hebat lagi. Walaupun itu anak dia, tapi anak dia itu pun hebat dah, lebih hebat lagi Nafi. Sampai begitu sekali ilmu dia curahkan kepada bekas hamba dia tu. Nafi' katanya disebutkan kepada Ibnu Umar. Dia ada orang sebut kepada Ibnu Umar bahawa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail
Beliau seorang ahli Badar. Itu orang panggil sengkan tu kan, dia celah tu jumlah mu'taridah. Ini satu ayat mencelah, satu ayat mencelah. Sebenarnya kalau tak ada itu lebih jelas. Misalnya kita baca Zaid bin Amar bin Nufail sakit pada hari Jumaat, gitu, sakit. Itulah ayat yang sebenarnya yang bersambung, cuma dipisahkan oleh jumlah mu'taridah. Jadi di sini kita ada nota di situ, Nafi' kata disebutkan kepada Ibnu Umar. Siapa yang menyebut tu? Siapa yang cerita bahawa Sa'id bin Amar bin Nufail ni sakit? Cerita ni pada hari Jumaat. Itu ada nota di situ. Asar 3988 ini tidak menyebutkan dengan jelas siapakah orang yang menceritakan kepada Ibnu Umar tentang Sa'id bin Zaid bin Amar bin Nufail telah jatuh sakit pada suatu hari Jumaat, dan siapakah namanya? Tak ada sebut. Hafiz Ibn Hajar berkata, saya tidak tahu siapa orangnya. Tak tahu. Yang menceritakan, yang Nafi' kata disebutkan kepada Ibnu Umar bahawa ini sakit. Tetapi berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, orang berkenaan ialah anak Sa'id bin Zaid sendiri. Bagaimanapun namanya tetap tidak tersebut juga, cuma disebut anak dia. Jadi Nafi' ceritalah, anak dia mari cerita kepada Ibnu Umar, kata Sa'id bin Zaid bin Amar bin Nufail ni sakit tenat pada hari Jumaat. Siapa Sa'id bin Sa'id bin Zaid bin Amar bin Nufail ni yang begitu penting sangat pada pandangan Ibnu Umar tu, sampai hari Jumaat tu ditinggal Jumaat tu pergi? Kenapa begitu? Sahabat-sahabat ni kan jaga sangat kan ibadat-ibadat ni. Hari-hari Jumaat ni kan ada hadis pun Nabi SAW larang bermusafir pada hari Jumaat. Macam mana dia boleh tinggal? Daripada situ ulama bincang pula tentang hukum tinggal Jumaat pada hari Jumaat itu. Ini semua bila berlaku benda macam ni lah. Sa'id bin Zaid ialah salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan syurga, yang kita panggil al-asharatul mubasyarah bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin syurga, yang diberi berita gembira akan menjadi ahli syurga, masuk syurga. Jadi kalau jamin secara khusus begitu, tentulah istimewa. Masuk syurga tu semua orang Islam masuk. Orang yang mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, semua masuk syurga, itu semua tahu. Tapi bila sebut Nabi sendiri sebut ni 10 orang, maknanya istimewa sangat. Patutlah Ibnu Umar pun ambil berat. Dan kenapa disebutkan 10? Ini yang masyhur dalam masyarakat kita. 10 orang sahabat yang dijamin syurga, disebutkan sebagai ahli syurga. Seolah-olahnya sahabat-sahabat yang lain tidak disebut. Jangan keliru. Sebenarnya ada disebut juga, banyak sekali. Tetapi oleh kerana mereka 10 orang ni disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW dan disebut serentak bersama-sama, dan mereka pula ada ciri-ciri yang khusus yang tidak ada pada orang lain. Itu sebab dia jadi masyhur sangat. Masyhur sangat. Banyaklah benda yang kita kena pasti benda-benda begini kan. Macam kadang-kadang orang kata kitab Sunan Sittah, Sunan Sittah di kalangan ahli sunnah. Jadi yang 6 tu yang sebenarnya bukan ketentuan siapa tu. Jadi kita kena tahu kenapa dia lebih. Apakah lebih tu maksudnya hadis dia tu paling tinggi antara hadis-hadis yang lain? Tidak, ada sebab lain. Macam juga di sini. Dan banyaklah yang seumpama ni. Bila disebut 10 orang sahabat ni, bukan makna 10 ni saja. Cuba tengok Ummu Sulaim, Nabi sebut ahli syurga. Bahkan Nabi kata ada istana dia dalam syurga. Bilal disebut ahli syurga, disebut. Kemudian sahabat-sahabat yang pergi meredah laut berperang, dia sebut ahli syurga. Ini dalam Bukhari sendiri berapa banyak.
Jangan kita lupa itu. Jadi kenapa ditonjol-tonjolkan sangat dan masyhur sangat? Sebenarnya kerana ia tersebut dalam satu hadis. Sama seperti 99 nama Allah itulah. Jadi masyhur 99 nama. Seolah-olahnya nama Allah tu tidak lebih tidak kurang daripada 99. Padahal banyak lagi yang disebut dalam Quran sendiri. Hak tu tak termasuk lagi. Kalau termasuk lebih 100 lah. Ghafirid dzam wa qabilit taub syadidil iqab, misalnya Ghafirid dzam itu nama Allah. Qabilit taub itu sifat Allah, sama juga dengan yang lain-lain. Al-Aziz, Al-Ghaffar, apa itu yang disebut dalam Quran saja. Jadi jawabnya kerana ada hadis yang mengumpulkan nama-nama tu sebanyak tu dalam satu hadis. Dan ia tidak menafikan nama Allah tu boleh lebih daripada itu. Bahkan nama Allah ni segala sifat yang sempurna boleh kita kaitkan dengan Allah. Cuma yang seelok-eloknya setakat yang disebutlah, yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Banyak. Rafiq misalnya, itu nama Allah. Jamil misalnya, innallaha jamil yuhibbul jamal, jamil. Dan banyak lagi yang tak termasuk dalam 99. Padahal ia, kalau kita baca dalam hadis, itu sebagai nama Allah. Sama juga yang dengan yang ini. Jangan keliru. Kalau kita sudah belajar tu, sepatutnya tahulah. Yang tak tahu tu biarlah, dia tak belajar, dia tahu takat tu lah. Jadi seseolahnya sahabat ni 10 orang tu saja yang istimewa. Tidak. Jadi apakah yang ada pada 10 orang sahabat ni, ciri-ciri khusus yang ada pada mereka sehingga Nabi SAW menyebutkan mereka bersama-sama dalam satu hadisnya tu? Kenapa? Ada beberapa yang disebutkan oleh ulama. Antaranya mereka Quraisy semuanya. Yang kedua, mereka kalangan bangsawan, bukan orang-orang tepi jalan ni, tidak. Mereka penguasa, ada kedudukan. Mereka orang senang-senang semuanya, bukan orang apa-apa kedana. Jadi orang nak kata masuk Islam ni kerana mengharapkan apa-apa, tak ada. Bahkan dia habis lagi duit untuk Islam. Nombor 3. Nombor 4, mereka memeluk agama Islam di peringkat awal. Mana as-sabiqin al-awwalin. Ada termasuk dalam as-sabiqin al-awwalin. Adapun yang lain-lain mungkin dia lewat, ataupun disebut secara berasingan. Ini kerana inilah, kerana beberapa perkara inilah mereka disebutkan bersama-sama. Jadi dengan itu kita dapat tahulah kedudukan siapa Sa'id bin Zaid. Zaid bin Amar bin, ayah dia tu pun orang hebat dah. Zaid bin Amar bin Nufail. Inilah orang yang menyelamatkan anak-anak perempuan yang akan dibunuh oleh ibu bapa mereka. Inilah orang. Keluarga Sayyidina Umar semua ni. Dia kalau orang nak bunuh anak perempuan, dia pergi pujuk, dia pergi merayu, jangan bunuh, bagi dengan saya akan jaga sampai dia besar nanti. Kalau kamu berkenan, kamu nak ambil, saya akan bagi. Tapi kalau kamu tak berkenan, biar saya jaga sampai seterusnya. Beratus-ratus dia pelihara. Ini orangnya. Selain sepupu kepada Sayyidina Umar, Sa'id bin Zaid bin Amar bin Nufail, selain sepupu kepada Sayyidina Umar, beliau juga ipar Umar. Jadi dia ni ipar juga. Fatimah adik Umar adalah isterinya. Fatimah adik Umar adalah isterinya. Itu isteri dia. Yang dalam cerita kisah tu Sayyidina Umar nak masuk Islam tu sebab adik dia belajar Quran ni. Itu walaupun cerita tu ada dipertikaikan juga, tak kisahlah, tapi ada lah. Ini berarti hubungan di antara Sa'id bin Zaid dan Ibnu Umar terjalin dari beberapa sudut. Dari beberapa sudut. Kalau dia ni sebagai seorang yang disebut sebagai ahli syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja pun sudah memadai dah untuk diberi perhatian. Apatah lagi ada hubungan kekeluargaan pula dengan dia. Ada hubungan kekeluargaan dengan dia ni.
Tujuan utama Bukhari mengemukakan riwayat ini ialah untuk membuktikan kelebihan ahli Badar. Itu tujuannya. Sebab kalau kita tengok kan, kita tengok teks hadis ni, baris yang kedua. Dzukira lahu anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail wa kana badriyan. Dia sebut secara khusus dalam jumlah mu'taridah yang kita buat dalam sengkang tu. Dia ni adalah salah seorang ahli Badar. Dia sebut khusus. Rupanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ni ahli Badar. Kenapa dia sebut secara khusus? Kerana itu satu kelebihan, satu keistimewaan di kalangan masyarakat Islam dahulu. Kalau tidak, dia tak sebut. Nak cerita benda lain, tapi bila sebut nama dia sebut dia ahli Badar. Maknanya kedudukan ahli Badar itu sangat tinggi pada pandangan mereka. Dan beberapa tempat itu kalau kita tengok kan, baris yang ke 6, baris yang ke-6 kalau hadis itu. Cuba perhatikan, Subay'ah bint al-Harith kanat tahta Sa'd bin Khawlah. Dia tu isteri kepada Sa'd bin Khawlah. Sa'd bin Khawlah ni daripada Bani Amir bin Lu'ay, wa kana mimman syahida Badran. Dia ni pun orang yang ikut serta dalam perang Badar juga. Tengok disebut secara khusus. Dan yang ketiganya, kalau kita perhatikan di bawah sekali, di bawah sekali yang Arab dia tu, akhbarani Muhammad bin Abdurrahman bin Thawban maula Bani Amir bin Lu'ay anna Muhammad bin Iyas bin al-Bukair wa kana abuhu syahida Badran. Ayah dia tu ikut serta dalam perang Badar. Dia sebut secara khusus. Jadi Imam Bukhari nak menarik perhatian kita bagaimana generasi awal dahulu mengutamakan, melebihkan ahli Badar ni. Mereka anggap ahli Badar ni sangat istimewa, sehingga kalau sebut cerita orang lain, tapi kalau ayah dia tu bukan dia tu ahli Badar, tapi ayah dia disebut juga, ayah dia tu ahli Badar. Disebut gitu. Agaknya mungkin dah ada masyarakat kita, masyarakat yang tak sama ni, misalnya pangkat yang kerajaan bagilah, Tan Sri, Datuk Seri dan sebagainya, kita sebut gitulah. Dia tu Datuk Tan Sri, apa ni anak Tan Sri misalnya. Itu disebut. Itu pangkat lah dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat Islam dulu dia tak ada macam tu. Tapi dia ada dari segi penglibatannya dalam peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa besar. Itu selalu disebut. Itu macam pangkat lah. Kerana perawi-perawi hadis baik dari kalangan sahabat atau tabi'in pasti menyebutkan secara khusus sahabat yang telah ikut serta dalam perang Badar sebagai seorang yang sangat mulia dan dihormati. Ia kadang-kadang disebutkan dalam jumlah mu'taridah, seperti di dalam athar di atas. Jumlah mu'taridah tu yang kita buat dalam sengkang itu. Cuba tengok terjemahan baris yang ketiga tu. Disebutkan kepada Ibn Umar bahawa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, itu sengkang, beliau seorang ahli Badar. Jadi belum lagi dia habiskan cerita dia sudah cerita itu dulu. Sebab kita sebut Rasulullah bersabda, tapi sebelum bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam itu yang panggil jumlah mu'taridah. Sebab dia patut kita doakan, mengenangkan jasa dia yang begitu besar. Sebelum kita habiskan cerita, nak cerita yang sebenarnya, kita sebut itu dulu. Padahal nak ceritanya Rasulullah bersabda. Tapi itu kurang adab kalau kita kata Rasulullah bersabda. Sebut sebelum bersabda tu sebut sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah di situ sebagai doa. Dan jumlah mu'taridah sini nak memperkenalkan dia tu siapa. Nak bagi tahu betapa kedudukannya pada pandangan generasi awal dahulu. Ia kadang-kadang disebutkan dalam jumlah mu'taridah, seperti di dalam athar di atas. Sa'id bin Zaid sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam peperangan Badar. Dia tak terlibat secara langsung, tapi disebut sebagai ahli Badar. Kenapa? Kerana orang tengok sikap Nabi.
Walaupun dia tidak ikut serta, tapi Nabi buat macam mana dengan dia. Orang tengok situ. Dan dia tidak terlibat tu kerana ada sebab juga, kerana mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Bukan sesuka hati dia tak pergi. Kalau tidak kerana mengikut arahan Rasulullah, dia pergi juga seperti orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi harta ghanimah bila benar kepada dia seperti orang yang berperang juga. Ini menunjukkan Rasulullah kira dia sebagai ahli Badar. Beliau diutus Rasulullah bersama Talhah bin Ubaidillah untuk mengintip pergerakan musuh. Jadi buat kerja Islam juga. Tak terlibat dalam perang, tapi dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW hantar dia dengan Talhah. Talhah pun sama juga tak terlibat, tapi Rasulullah bagi harta ghanimah seperti orang berperang. Ini menunjukkan walaupun tidak terlibat, tapi kalau dia tu kira-kiranya memanglah, kalau dia ada, tidak ditugaskan untuk sesuatu tugas, dia akan bersama juga. Nabi SAW sendiri telah buat keputusannya macam mana. Begitu. Kita kata beginilah, kalau zaman sekarang ni yang mudahnya, budak-budak sekarang ni kan, periksa sekolah. Di sekolah ini pelajar nombor 1 sentiasa. Memang dia nombor 1, memang pijak. Kebetulan dia uzur, dia sakit pada hari periksa. Berapa kali dah? 10 kali periksa. Dia nombor 1 sentiasa. Dan memang dia rajin. Tapi oleh kerana periksa bukan boleh tunggu. Jadi lepas. Jadi apakah kita akan menggagalkan dia dengan sebab dia tak ikut serta? Sedangkan kita sudah tahu dia tu memang nombor 1. Dia kalau tidak ada masalah, dia pun akan ikut serta juga dalam peperiksaan itu. Tapi kerana ada halangan, jadi mungkin diberi juga. Mungkin diberi juga. Diberi nombor 1 juga, sebab tak pernah ada orang lain nombor 1. Macam itulah cara. Jadi kita kena tengok juga keadaan itu nak buat macam mana. Dia ada masalah dia. Peperangan tiba-tiba berlaku sebelum kepulangan mereka. Walaupun begitu, Rasulullah SAW tetap memberikan kepada mereka berdua habuan daripada harta ghanimah seperti yang diberikan kepada sahabat yang terlibat secara langsung dalam perang, di samping memberi berita gembira bahawa mereka juga mendapat pahala seperti orang-orang lain. Bukan sekadar bagi harta ghanimah, Nabi juga bagi berita gembira, dia dapat pahala seperti orang lain juga. Itulah sebabnya para perawi menyebutkan beliau sebagai ahli Badar. Ini cara Rasulullah SAW. Janganlah pelajar yang tak masuk tak ikut serta peperiksaan tadi, kita buat gagal dia, atau kita letak nombor akhir sekali. Itu nyaya namanya. Tidak adil. Tengok cara mana Rasulullah SAW buat. Golongan ni sudah maklum, sudah tahu dah. Kerana ada sebab saja dia tak ikut serta. Rasulullah buat macam mana? Bukan dia gagalkan, bukan dia sia-siakan, dia bagi sama seperti orang lain. Itu cara dia. Jadi pada hari Jumaat diceritakan kepada dia, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ini sakit. Dia pun terus pergi. Ibnu Umar sini. Jadi kita kena ingat, dalam hadis ni kan selalu kita tengok ditonjol-tonjolkan Ibnu Umar. Siapa dia tu? Kalau kita tengok anak Sayyidina Umar saja pun memang hebat dah kan. Tapi bukan semua anak Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar ni hebat seperti ini. Tidak. Yang tokoh dalam ilmu anak Sayyidina Umar ialah Abdullah bin Umar. Kemudiannya setelah sahabat-sahabat yang tua-tua tiada, dia dipanggil Syekhus Sahabah, maha guru di kalangan sahabat. Memang menjadi tempat rujuk. Tempat rujuk. Anak-anak Sayyidina Umar yang lain tak ada setara dengan dia, tak ada. Dari segi ilmu, tempat rujuk memang dia jadi tempat rujuk, terutamanya di akhir-akhir hayat dia. Ketika sahabat-sahabat besar sudah tidak ada, memang kalau kita cari dalam kitab-kitab hadis Syekhus Sahabah, dia akan keluar nama dia. Ini nama dia, Syekhus Sahabah. Sebab itu penting
segala perbuatan dia, tindakan dia tu memang menjadi rujukan. Dan kalau dalam fiqh mazhab Malik, ini rujukan utama di kalangan sahabat ni. Imam Malik letak dia nombor satu, utamakan yang dia daripada yang lain-lain. Sebab apa? Dia duduk di Madinah. Dia sebenarnya layak menjadi khalifah selepas Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar, oleh kerana dia nak jaga sangat sistem khilafah tu, dia tak mensenaraikan nama anak dia. Kalau nak kira, ini salah seorang calon yang layak, yang disebut-sebut oleh masyarakat. Dia masa tu pun sudah macam sudah setara itu dah dia tu. Kemudian lagilah hebat. Sebab itulah penting cerita dia ni kita ambil tahu. Terutamanya kalau dalam fiqh Malik memang utama benar lah. Cuma tengok dalam Muwatta tu selalu riwayat Ibnu Umar. Selalu riwayat Ibnu Umar. Di sini timbul persoalan, apakah hukum meninggalkan sembahyang Jumaat? Sebab dia pergi ni hari Jumaat. Dan di sini dalam hadis dia kata ni ba'da an ta'ala an-nahar, dia pun terus naik kenderaan dia pergi setelah hari sudah tinggi. Maknanya tak lama dah dengan Jumaat, cuma matahari belum gelincir lagi, tapi hari tu sudah, siang tu sudah terlalu tinggi. Apa hukum meninggalkan sembahyang Jumaat? Sebab ada pula hadis-hadis yang lain Nabi SAW melarang kita bermusafir pada hari Jumaat. Sebab apa? Jumaat itu satu kelebihan, seminggu sekali. Kemudian sembahyang pada masa tu suhu tu bertukar jadi macam lain. Yang kita panggil sembahyang Jumaat. Duk tunggu-tunggu hari itu, tiba-tiba kita lari macam tak suka. Hari keberkatan, dan dalam hadis sebut sangatlah, pada hari itu ada satu ketika yang tidak manusia ni memohon kepada Allah, melainkan Allah akan menerima doanya. Kemudian malaikat juga turun, memberi rahmat, istighfar, doakan untuk orang yang pergi ke masjid untuk bersembahyang Jumaat. Itu memang banyak sangat kelebihannya. Dan ada pula hadis larangan Nabi SAW daripada bermusafir. Macam mana pula Syekhul Sahabah ni meninggalkan Jumaat? Itu benda yang kita kena tahu. Sebab kadang-kadang benda ni berlaku juga kepada kita sekarang ni. Nak pergi ke situ, dia kapal terbang termasa tu sekali sehari saja. Kalau tak pergi masa tu tak ada. Nak buat macam mana? Itu kita kena timbang, tengok. Kalau kita tahu hukum, senang. Terutamanya ketika waktu sembahyang Jumaat sudah sangat hampir. Sebab yang dilarang itu kerana Jumaat itulah, kerana sembahyang Jumaat itulah. Kerana sebab-sebab seperti hendak pergi menziarahi orang sakit dan sebagainya. Boleh ke sampai tinggal Jumaat? Macam Ibnu Umar ni jelas, hari itu dia tidak Jumaat, dia pergi tinggal. Tapi yang jelasnya semasa dia pergi itu matahari belum lagi tergelincir. Maknanya belum lagi masuk waktu zuhur. Tapi sudah tinggi lah. Kalau kita kata sekarang ni pukul berapa zuhur? Pukul 1. Pukul 1. Ada pukul 12 dia pergi. Kira-kira macam tu lah. Pukul 11, pukul 12. Kira-kira tak sempat dah nak balik. Tak sempat dah. Kalau balik pun lepas dah sembahyang Jumaat. Tempat yang nak pergi itu pula sejauh itu. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Ia dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Meninggalkan Jumaat sebelum matahari tergelincir kerana sebab-sebab seperti itu adalah harus menurut kebanyakan Hanabilah, Malikiyah dan qaul qadim mazhab Syafi'i. Begini, harus. Kalau sebelum tergelincir matahari, harus mengikut Hanabilah, jadi tokoh-tokoh ulama dalam mazhab Hambali dipanggil Hanabilah. Hambali jamaknya Hanabilah. Malikiyah, ini mana tokoh-tokoh dalam mazhab Malik, ulama-ulama besar dia lah, berpendapat kata harus, tidak berdosa, harus, boleh.
Dan qaul qadim mazhab Syafi'i, mana pendapat Syafi'i yang lama. Macam itulah. Pendapat Syafi'i yang lama tu maksudnya fatwa dia ketika dia berada di Baghdad. Bila dia berpindah ke Mesir, banyak pendapat dia berubah. Jangan terkejut kalau berubah. Tak apa, biasa di kalangan ahli ilmu, biasa macam tu. Ketika di Mesir, di situlah ada anak-anak murid dia, sekian ramai, dan pendapat dia yang dia bagi semasa di Mesir itu dipanggil qaul jadid. Qaul jadid. Ini pendapat baru dia. Jadi banyaklah kalau kita baca dalam kitab fiqh Syafi'i ini, banyak benda lah. Ini qaul qadim, ini qaul jadid, ini qaul qadim, ini qaul jadid. Jadi qaul qadim tu bukan makna qaul qadim tu tak boleh pakai. Jangan ingat begitu. Boleh pakai. Bukan maknanya qaul qadim tu macam mansukh. Jadi yang mansukh tu kita tak boleh pakai lah. Kalau pakai salah. Tidak. Qaul qadim pun boleh pakai juga. Cuma dia marjuh. Secara umumnya tidak kuat. Yang seeloknya kita kena pakai yang kuat lah. Walau bagaimanapun ada beberapa masalah yang Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nazair dia sebut di hujung kitab itu, beberapa masalah ulama-ulama Syafi'i mentarjihkan qaul qadim daripada qaul jadid dia. Ada beberapa masalah. Jadi sebenarnya qaul qadim ataupun qaul jadid itu adalah hasil ijtihad. Dan mengikut kaedah fiqh, hasil ijtihad itu dia tidak roboh. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak roboh dengan ijtihad yang lain. Kecuali kalau dia kata itu dia tersalah, dia tarik balik. Itu lain. Ni dia bagi pendapat lain, dia tidak tarik balik yang dulu. Macam rumah lah, kita kata dulu dia buat rumah, bukan rumah pasir budak-budak main tepi pantai, itu bukan rumah sungguh. Lepas tu dia pergi ke lain, dia buat rumah pula. Jadi yang lama tu tetap rumah, bukan rosak, boleh pakai. Kalau perlu boleh pakai. Mungkin ada ketikanya rumah yang tu lebih sesuai kalau tepi pantai. Rumah ni sesuai tempat salji. Rumah ni sesuai kalau tempat selalu hujan. Banyaklah rumahnya. Macam tu. Tapi kita kena pastikan memang betul-betul daripada pendapat dia lah. Nak tahu tu macam mana, kena baca kitab fiqh Syafi'i. Ulama-ulama dia tahulah yang mana yang qaul qadim, yang mana yang jadid. Dia tahu. Orang lain nak pakai pun boleh. Tapi secara umumnya qaul jadid itu lebih diutamakan lah. Lebih diutamakan. Menurut satu riwayat daripada Malik, maknanya Malik ni ada beberapa riwayat lah. Riwayat tu maksudnya, riwayat tu menyebutkan pendapat dia lah. Macam Syafi'i juga ada dua pendapat dia. Malik pun ada dua juga. Cuma dia tidak sebut lah qaul qadim, qaul jadid, istilah tu tak ada lah. Tapi dia ada lah. Setengah-setengah tu dalam Muwatta diutamakan yang dalam Muwatta, setengah-setengah tu tidak diutamakan yang dalam Muwatta tu, tetapi diutamakan di dalam kitab Mudawwanah tu. Tu kalau mazhab Malik, diutamakan yang dalam tu. Jadi ini kerja ulama-ulama dalam mazhab tu lah. Menurut satu riwayat daripada Malik, Ahmad, Imam Ahmad pun ada satu riwayat juga daripada dia. Dan qaul jadid Syafi'i, tidak harus meninggalkan Jumaat sebelum matahari tergelincir kerana sebab-sebab seperti itu. Mengikut qaul jadid tahu ni, tidak harus. Kalau buat juga haram lah. Ini mengikut qaul jadid. Kalau sebab-sebab seperti tadi, sebab-sebab macam nak pergi ziarah orang sakit, macam tu. Kalau sebab-sebab nak pergi beli seluar, nak pergi pilih seluar di supermarket, itu tak kira tu.
Itu tak kira. Masa lain banyak lagi. Ini maksudnya dari segi agama pun dituntut juga. Kan ziarah orang sakit tu Nabi selalu dalam hadis diperintahkan supaya pergi ziarah orang sakit. Dituntut dalam agama. Kalau benda yang tahap itu tak lagi, tak harus. Ini mengikut qaul jadid mazhab Syafi'i. Yang ketiga, menurut satu lagi riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ni banyak riwayat dia. Kalau nak tahu riwayat-riwayat Imam Ahmad, yang paling baik tengok dalam kitab mazhab Ahmad, namanya Al-Insaf. Dalam tu dia kumpul banyak pendapat-pendapat Ahmad dan dia pilih mana yang lebih kuat. Kitab itu banyak jilid lah. Setengah-setengah cetakan tu 10 jilid. Itu kalau nak tahu pendapat-pendapat Ahmad dalam tu lah. Dan kalau nak tahu perbandingan mazhab Ahmad dengan mazhab lain dari segi kekuatan hujah hadisnya, kena tengok dalam kitab At-Tahqiq karangan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi akan kemukakan pendapat Ahmad dengan pendapat orang lain. Dia akan tarjihkan pendapat Ahmad berdasarkan hadis. Dalam kitab At-Tahqiq namanya. Kitab itu tak besar, 2 jilid saja. Menurut satu lagi riwayat daripada Imam Ahmad, ia hanya harus untuk keluar berjihad saja. Kalau keluar berjihad boleh. Untuk maksud ziarah apa tak boleh. Tidak harus untuk tujuan-tujuan yang lain. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, menurut sesetengah ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini ulama dalam mazhab Syafi'i pula, bukan Syafi'i. Tadi pendapat Syafi'i sendiri, qaul jadid. Ini ulama dalam mazhab Syafi'i tak mesti sama dengan Syafi'i sendiri. Cuma secara umumnya mereka terikat dengan kaedah Syafi'i. Tapi banyak perkara mereka tak sama. Tak sama, tidak semua sama. Bahkan kadang-kadang dia bercanggah pula dengan Syafi'i. Anak murid Syafi'i sendiri yang rapat, paling rapat pun kadang-kadang tak sama dengan guru dia. Dia tak pakai semua. Menurut sesetengah ulama dalam mazhab Syafi'i dan Imamul Haramain, ini Syafi'i juga, tokoh Syafi'i lah. Imamul Haramain ini guru kepada Imam Ghazali, guru kepada Imam Al-Ghazali. Ini Syafi'i lah. Meninggalkan Jumaat sebelum matahari tergelincir diharuskan hanya untuk perjalanan yang wajib dan penting sahaja. Tak mesti jihad. Tidak jihad pun, kalau wajib, untuk tujuan yang wajib dan penting, misalnya nak pergi haji, rombongan nak pergi haji itu nak keluar pada masa itu. Haji itu wajib atau tidak? Wajib. Boleh lah. Ataupun perkara-perkara penting. Penting tu mungkin kepada orang lain tak penting, pada kita penting, sebab ada kena mengena dengan kita, ada kena mengena dengan kita, bukan kena mengena dengan orang lain. Jadi itu kita sendiri yang tahu. Tengoklah benda tu penting sejauh mana penting. Yang kita panggil penting lah bagi kita, boleh. Ini pendapat mereka, tokoh dalam mazhab Syafi'i juga. Yang kelima, kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat, ini kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i, harus meninggalkan Jumaat untuk perjalanan ketaatan, seperti untuk menunaikan ibadat haji, menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal dan sebagainya. Sama ada perjalanan untuk tujuan itu wajib ke atasnya atau tidak, tak wajib pun, ini nak buat ketaatan, benda yang baik juga pada pandangan agama, harus. Ini kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i berpendapat begitu. Meninggalkan Jumaat, tak ada Jumaat hari itu. Jadi bila pergi, jadi sembahyang jamak Zuhur dengan Asar, dia tinggal ada Jumaat, harus lagi. Tidak berdosa, tak berdosa. Ini kalau sebelum matahari itu tergelincir, yang tadi hukum tadi yang kita bincang tadi. Kalau sudah tergelincir macam mana? Dekat benar lah,
sudah dekat benar nak Jumaat itu. Adapun meninggalkan Jumaat untuk bermusafir ke mana-mana setelah matahari tergelincir pada hari Jumaat pula, maka kebanyakan ulama berpendapat ia tidak harus. Kalau sudah, maknanya dekat sangat, tunggu masa lah orang nak azan. Lepas azan tu sekejap lah, tidak harus. Tetapi Al-Auza'i berpendapat ia juga harus. Al-Auza'i ni kena ingat, dia salah seorang tokoh mujtahid. Kalau di Syam, inilah tokohnya pada masa tu. Kalau Laith bin Sa'ad, ini tokoh di Mesir. Kalau di Syam, ini Al-Auza'i tokohnya. Qadhi Khan menukilkan mazhab Hanafi dalam masalah ini. Qadhi Khan ini nama satu kitab fatwa, mengumpulkan fatwa-fatwa dalam mazhab Hanafi. Dengan saya ada bersama dengan Fatawa Alamgiriyah. Fatawa Alamgiriyah yang disusun oleh ulama-ulama untuk pemerintah di zaman kerajaan Mughal dahulu. Alamgir, anak kepada Shah Jahan itu. Alamgir itu alim tu. Alamgir tu sendiri itu alim besar. Dia salah seorang menyusun kitab tu. Dan ayah kepada Syah Waliullah, Syekh Abdul Rahim, itu salah seorang yang menyusun kitab Fatawa Alamgiriyah, atau orang panggil juga Al-Fatawa Al-Hindiyah. Dia kitab itu di tengah Fatawa Alamgiriyah, di tepi itu Fatawa Qadhi Khan. Kalau nak tahu fatwa-fatwa dalam mazhab Hanafi, biasanya orang rujuk situlah. Dua kitab fatwa yang besar dalam mazhab Hanafi. Qadhi Khan menukilkan mazhab Hanafi dalam masalah ini bahawa ia diharuskan, sama ada sebelum matahari tergelincir atau selepas matahari tergelincir. Sebaik-baik itu pendapat lah, itu satu pendapat dalam fatwa Qadhi Khan. Jadi kita nak pilih yang mana yang terbaik lah. Pasal banyak pendapat kan, yang terbaik. Tengok, sebaik-baik pendapat dalam masalah ini ialah pendapat golongan yang mengatakan keharusan meninggalkan Jumaat selepas matahari tergelincir bergantung kepada keadaan individu dan tujuan ia bermusafir. Tak boleh kita kata semua kan sama, tak, bergantung kepada masing-masing. Jika tujuannya baik di sisi agama dan tidak berangkat pada waktu itu pula akan menimbulkan berbagai kesukaran dan masalah kepadanya, maka hukumnya harus, walaupun selepas gelincir matahari. Jika tidak, maka hukumnya tidak harus. Itu sebaik-baik. Nah, kita rasa itu yang terbaik. Sebab mengikut keadaan, tengoklah, tanya diri kita sendiri. Ini kalau tak begini setengah-setengah tempat tu kan, besoklah pula, atau mungkin seminggu pula baru ada. Setengah-setengah tempat tu begitu. Kita nak pergi di masa tu nak buat macam mana? Macam mana? Setengah-setengah tempat tu ada bas hanya sebiji saja satu hari, dan masa tu dia pula bukan Islam misalnya, atau Islam pun Islam yang yalah macam-macam orang Islam juga pun. Nak macam mana kita nak tumpai dia? Kita bukan ada kenderaan sendiri. Kalau terlepas sudah 2-3 hari pula terganggu pula. Ataupun ialah program agama juga, untuk ketaatan juga. Kalau tak pergi masa tu susah. Jadi kena timbang sendirilah, tengoklah. Jadi kalau kita tengok seseorang tu pada masa Jumaat, ada di stesen bas misalnya, ada di airport, jangan cepat-cepat nak kata dia tak bagus lah, orang tidak taat kepada agama lah, tidak warak lah, tidak jaga agama. Jangan kata, kita tak tahu hal dia. Kita tak tahu hal dia. Jadi kalau kita tengok di sini kan ada khilaf banyak. Dia lebih tahu tentang hal dia. Mungkin kalau kita tahu, kita pun rasa patut, memang patut. Tapi satu perkara yang perlu ingat, memang waktu Jumaat itu
waktu yang sangat istimewa, dituntut sangat kita menjaganya, sehingga ada khilaf begini ni. Kenapa? Kerana istimewanya masa tu lah. Jadi tak bolehlah mudah-mudah kalau ada pilihan, jangan masa tu. Masa tu semayang, pergi berjemaah, buat Jumaat lah, jangan jadi zuhur, kecuali kalau tak dapat dielakkan lah. Kira-kira je begitulah. Tak dapat dielakkan boleh, macam Ibnu Umar buat. Ibnu Umar telah buat ni, dia Syekhus Sahabah telah buat, tinggalkan Jumaat. Padahal dia bukan nak pergi haji, ni untuk pergi orang sakit. Kemudian kita kata kalau dia nak mati juga, bukan kita boleh buat apa juga, bukan doktor pun dia. Tapi perlu ada kadang-kadang kepada setengah-setengah orang yang ada kehadiran dia tu dah menenangkan dia, terutama ayah, anak yang rapat sangat kan, mak. Bila ada dekat tu dia satu macam rasa dia. Kalau tak nampak pada masa tu, saat-saat akhir tu, resah dia. Jadi itu penting tu, pada besar tu, ketaatan kepada ibu bapa, menyenangkan hati ibu bapa atau anak. Itu orang yang sangat rapat itu dituntut oleh agama, dan agama suruh kita kejar melakukan kebajikan, pahala yang besar-besar pun dia bukan tanpa mengambil kira sesuatu yang lain, banyak lagi kena ambil kira. Memang begitu sentiasa. Cuba kalau kita tengok di sini Ibnu Umar, dia paling tahu tentang agama, apa sepatut dia buat. Dan perbuatan dia ni, kalau kita terima dengan hati yang terbuka, menyenangkan kita. Kita tak akan rasa bersalah. Sebab tengok sahabat yang bersamanya, dia pun tinggal. Ini bukan ayah dia, tapi orang penting ni dalam keluarga dia. Begitulah. Begitu. Bawa saudara dia. Kemudian kita pergi, ini cerita tentang bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama hadis ini, dia sebenarnya gabung beberapa hadis. Kalau kita tengok teks asal dia yang dalam bahasa Arab, muka surat 15 tu, yang kita baca tadi, bincang tadi tu, ialah dua baris daripada riwayat 3988 itu, dua baris daripadanya. Seterusnya kita nak bincang riwayat yang satu lagi, bermula daripada baris yang ketiga. Haddathani wa qala al-Laits haddathani Yunus an Ibn Shihab. Itu riwayat yang satu lagi. Sebab tadi Imam Bukhari ambil daripada gurunya yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ambil daripada gurunya Laits. Maknanya Imam Bukhari tidak ambil secara langsung daripada Laits, dia tak sempat pun. Dia ambil dengan perantaraan Qutaibah. Itu riwayat yang pertama, cerita tadi. Kemudian bermula daripada baris yang kedua, ujung tu, wa qala al-Laits, Laits kata, haddatsani Yunus. Tadi Laits meriwayatkan hadis daripada Yahya ambil daripada Nafi'. Ini tidak, Laits kata Yunus menceritakan kepada saya, dia ambil daripada Ibnu Shihab. Mana daripada orang lain pula ni. Tadi tak ada Ibnu Shihab, daripada Nafi' tentang Ibnu Umar. Di sini Yunus ambil daripada Ibnu Shihab. Dia kata Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan kepada saya bahawa ayahnya menulis surat kepada Umar bin Abdullah bin Al-Arqam dan seterusnya. Jadi di sini menimbulkan satu pertanyaan. Kenapa Imam Bukhari tidak kata haddatsana? Haddatsana Laits. Dia tak boleh kata begitu, sebab mana dia sempat dengan Laits. Tengok tadi, dia dengan perantaraan Qutaibah bin Sa'id kan, dia tidak terus ambil daripada Laits yang riwayat yang pertama tadi. Jadi macam mana dia nak kata begitu? Jadi dia sebut waqala Laits ini sebagai apa? Sebagai apa? Jadi adakah riwayat ini riwayat musnad, muttasil, atau riwayat ini kita panggil riwayat yang apa? Mursal. Dan riwayat yang
tidak disebut penuh sanadnya, tidak mausul. Riwayat yang tidak mausul, tidak bersambung sanadnya. Jadi kalau tidak bersambung, dia jadi dhaif lah sesuatu hadis itu. Adakah dalam Bukhari ini hadis yang dhaif? Yang dia buat macam ni. Kenapa begini? Nak kata ini, kadang-kadang dalam kitab Bukhari ini bila disebut qala begitu, maknanya dia riwayat secara mudzakarah. Nak kata mudzakarah pun tak boleh, sebab dia bukan guru dia. Jadi macam mana? Cuba kita tengok muka surat 107, kata Al-Laits lagi. Imam Bukhari kata tu, kata Al-Laits. Sebab tadi riwayat yang pertama tadi ada juga Al-Laits. Yunus meriwayatkan kepadaku daripada Ibnu Syihab. Kata Al-Laits lagi, di situ ada nota 134. Cuba tengok. Ini riwayat tadi kita sebutkan, adakah riwayat ini musnad, mausul, atau riwayat ini riwayat mursal, muallaq. Muallaq. Adakah Imam Bukhari riwayat secara ta'liq di sini? Secara ta'liq ni atau riwayat muallaq dia begini. Di bawah dia tak ada sanad, di atas lengkap sanad. Adakah begitu? Itu makna riwayat secara muallaq. Biasanya Imam Bukhari kalau dia tak sebut sanad yang sepatutnya dia ambil di bawah dia, yang memang dia sempat dengan orang itu, dia tak sebut. Tiba-tiba dia sebut perawi di atas, itu dipanggil riwayat ta'liq. Imam Bukhari meriwayatkannya rawahu ta'liqan. Dia sebut gitu. Kalau sebut rawahu ta'liqan, kita fahamlah apa maksudnya. Maksudnya sanad di peringkat awal di antara dia dengan perawi di atas putus itu. Putus. Macam di sini putus. Jadi apa ceritanya? Betul-betul ke putus atau macam mana? Cuba tengok. Ta'liq Al-Laits ini diwasalkan oleh Qasim bin Asbagh di dalam musannafnya daripada Al-Muttalib bin Shu'aib, daripada Abdullah bin Salih, daripada Al-Laits, dan seterusnya seperti tersebut di dalam sanad di atas. Demikian kata Al-Aini. Meskipun dalam Bukhari ini tak ada sanad ini, tapi kalau kita tengok riwayat orang lain ada, iaitu riwayat Qasim bin Asbagh di dalam musannafnya daripada Al-Muttalib bin Shu'aib, daripada Abdullah bin Salih, daripada Al-Laits. Mana di situ bersambung. Di situ bersambung. Sebenarnya bersambung juga. Tapi mungkin orang kata itu riwayat Qasim, bukan riwayat dia. Yang kita nak bincangnya riwayat dia. Jadi jawapan yang sebaik-baiknya ialah Imam Bukhari meriwayatkan daripada Al-Laits dengan sanad yang pertama. Apa maksudnya? Maksudnya Imam Bukhari ambil daripada Qutaibah juga. Qutaibah bin Sa'id juga, Qutaibah itulah yang ambil daripada Al-Laits. Jadi kalau macam tu bersambung lah. Cuma zahir dia saja nampak macam muallaq atau riwayat secara ta'liq. Pada hakikatnya riwayat itu bersambung juga dengan sanad yang tadi, dengan sanad tadi juga, bukan sanad lain. Kenapa dia tak sebut? Dia tak sebut Qutaibah pula. Biasa dia buat macam ni. Biasa dia buat macam ni. Itu satu perkara yang kena ingat lah. Kalau dia sebut begini, selalu juga maksudnya ialah dengan sanad tadi juga. Dengan sanad tadi kita tambah seorang sajalah di antara Imam Bukhari dengan Laits itu, iaitu yang tadi jugalah, Qutaibah bin Sa'id. Selesai masalah. Selesai masalah. Tetapi apa yang disebut oleh Al-Aini itu cuma kita boleh kira sebagai sokongan lah. Mana orang lain pun ada juga riwayat dengan bersambung itu sampai kepada Laits. Dan yang di atas, sanad dia di atas sama. Kalau yang ni, yang di atas seperti ni dia sebut. Bukan ada daripada Nafi, apa tak ada dah. Ini cerita lain. Yang di atas tu sama seperti yang tercatat di sinilah. Ubaidullah, katanya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidullah
bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Abdullah bin Utbah bin Ibnu Mas'ud lah. Kadang-kadang disebut dalam bentuk nama begini, Ibnu Mas'ud tu lah. Anak dia nama Ubaidullah. Ubaidullah ni sangat alim, banyak belajar dengan orang tua ni, banyak riwayatkan hadis daripada ayah dia pun ada juga. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah beriwayatkan kepadaku bahawa ayahnya menulis surat kepada Umar bin Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud tu menulis surat kepada Umar bin Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri. Jadi dia tulis surat tu apa? Di mana beliau menyuruhnya pergi menemui. Dia tulis surat suruh pergi bertemu dengan seorang sahabiah, sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Subai'ah binti Al-Harith Al-Aslamiyah. Suruh pergi berjumpa dengan sahabat tu untuk apa? Untuk tanya dia. Lepas tu dia minta jawab lah, kirim baliklah surat kepada dia, balas baliklah. Dia nak tahu apa peristiwa dia, sebab dia tahu ada berlaku satu peristiwa dengan dia. Bertanyakan tentang kisahnya dan tentang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya apabila beliau bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab macam mana? Jadi ini mana dia terima riwayat ini kan melalui surat menyurat. Ini orang panggil riwayat bil murasalah. Bukan tahdis, bukan sama, tak dengar, tapi melalui surat menyurat. Tengok, dia ada guna juga, boleh dipakai juga. Boleh dipakai. Umar bin Abdullah bin Al-Arqam membalas surat Abdullah bin Utbah. Di dalam surat balasnya itu, dia menceritakan bahawa Subai'ah memberitahu sesungguhnya beliau pada ketika itu merupakan isteri kepada Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah adalah dari kalangan Bani Amir bin Lu'ay. Dia ada sebut Bani-Bani ni, kalau Arab ni dia mustahak itu, bagi kita tak ada lah Bani-Bani ni kan. Jadi dia tu kena sebut ini, baru tahu oh dia ni buat ni, kumpulan ini. Beliau juga salah seorang sahabat yang telah ikut serta dalam perang Badar. Siapa suami dia tu? Sa'ad bin Khawlah, bekas suami dia lah yang kemudiannya pada masa tulis surat tu suami dia tak ada dah. Dia sudah jadi isteri orang lain dah. Jadi suruh tanya cerita ni. Jadi di sini yang dimaksudkan Imam Bukhari naknya, beliau juga salah seorang sahabat yang telah ikut serta dalam perang Badar. Jadi dalam riwayat ini ada sebut tentang kelebihan ahli Badar, sehingga sahabat-sahabat atau tabi'in kalau ada cerita berkait dengan ahli Badar, dia akan sebut. Dia tak akan lalu saja, tak akan sebut nama dia saja, tidak. Ini sebagai menghormati, mengenang jasa mereka, perjuangan mereka, menghargai mereka. Itu tujuannya. Hmm. 135. Di sinilah terletak kesesuaian hadis ini dengan tajuk bab Bukhari. Jadi di sini terletak munasabatul hadis bil bab. Kalau kita baca kitab Arab dia akan sebut gitulah. Di mana terletak munasabatul hadis bil bab? Di mana terletak kesesuaian? Hadis ni panjang kan? Mana orang kata biji putihnya? Mana? Yang Imam Bukhari nak sebenarnya bawa hadis ni panjang ni, dia nak apa? Dia nak situlah. Dia bukan nak cerita tentang talak ke apa ke, apa dia pisah aidah. Dia tidak nak cerita itu. Dia nak cerita siapa ahli Badar. Antaranya Sa'ad bin Khawlah. Dan ahli Badar ni ada kelebihan dia sendiri, ada kelebihan dia tersendiri. Sa'ad baik. Tujuannya ialah menceritakan tentang kelebihan ahli Badar. Memang Sa'ad bin Khawlah seorang ahli Badar. Hakikat ini diceritakan oleh bekas isterinya sendiri, Subai'ah.
Sebab apa? Ada yang menafikan pula. Dia kata dia ni bukan ahli Badar. Ada juga yang menafikan. Tak apalah, kita tengok dulu. Saat meninggal dunia dalam haji wada', ada nota para ulama kecuali Muhammad bin Jarir At-Tabari bersepakat tentang Sa'ad bin Khawlah meninggal dunia dalam haji wada' pada tahun ke-10 Hijrah. Hadis inilah yang menjadi pegangan mereka. Muhammad bin Jarir At-Tabari pula berpendapat Sa'ad bin Khawlah meninggal dunia pada tahun ke-7 Hijrah. Kalau haji wada' pada tahun ke-10, mana 3 tahun kemudian. Beliau sebenarnya tidak mempunyai dalil yang kukuh. Jadi Imam Bukhari nak ajar kita, kalau kita bertemu satu pendapat yang kata begini-gini tentang sejarah lah, sejarah seseorang, misalnya dia kata orang ni mati pada tahun sekian, satu orang kata atau beberapa orang kata mati, meninggal dunia pada tahun sekian, tapi kalau dalam hadis ada sebut tak sama dengan yang disebut tadi, kita nak pakai yang mana? Imam Bukhari mengajar kita supaya kita pegang dengan hadis, sebab hadis kedudukannya lebih tinggi, lebih sahih. Cerita misalnya Ibnu Jarir At-Tabari, dia sepakat dengan peristiwa tu, dia kena ada sanad. Mana nak boleh lawan sanad Bukhari kalau nak lawan sanad? Kemudian cerita dia, cerita dalam ni isteri dia sendiri, takkan isteri dia orang lain lebih tahu daripada isteri dia? Ikut mana-mana pun, sebab dia ni berpisah dengan suami dia Sa'ad ini kerana kematian, bukan bercerai sebelum itu. Jadi maknanya pada suami dia, pada masa suami dia mati itu, dia masih isteri lah, takkan dia tak tahu? Kita kena utamakan riwayat dia, apa cerita dia. Itu maksud Imam Bukhari. Kalau nak kira cerita, banyak orang tu cerita, orang cerita banyak lah. Kita kena pilih yang sahih, jangan pilih yang tidak sahih. Macam-macam dalam masyarakat kita ni pun suka sangat yang tidak sahih. Nah. Kalau bagi nasi basi, suka ke tidak? Nasi sejuk nak panaskan pula. Nah. Tak mahu yang sejuk. Nasi dingin ya. Yang sejuk tak mahu, nak panas saja. Tapi kalau hadis tak kisah pula. Hak mahu tu pun mudah-mudah je. Ini satu gejala buruk lah sebenarnya. Sepatutnya tidak berlaku begitu. Kadang-kadang kalau orang sebut tentang suatu perkara tu dari segi logik, dari segi dirayahnya, memang patut tak terima lah. Nak terima lagi. Macam cerita Al-Qamah tu, nak dibakar oleh Nabi tu, ini susah lah, susah. Nak menegakkan benda basah lah orang bagi. Sedangkan Bukhari sudah ajar kita, tengok Bukhari ajar macam mana. Inilah cara ulama kita. Kalau macam ni baru betul. Sebelum pada ni kan, cuba tengok, ada orang pertikaikan beberapa orang sahabat tu sebagai ahli Badar. Imam Bukhari kata tak betul, sebab Ka'ab tu sebut dia ahli Badar sebelum pada kita sudah jumpa. Jadi tak boleh nak lawan riwayat-riwayat, walaupun dia sebut Dimyati, Asram, Ibnul Qayyim, siapa, tak boleh. Tak boleh lawan hadis. Hadis lebih tinggi lagi. Begitu caranya. Kesilapan boleh berlaku. Ibnul Qayyim memang hebat, seorang yang hebat, tapi tidak semesti pendapat dia selalu tepat. Yang tepat ialah sesuai dengan hadis. Hadis yang paling sahih. Kalau dia ada riwayat, kita kena tengok pula banding-banding. Mana sahih, mana lebih kuat. Begitu caranya. Kalau yang dunia pun kita nak gitu kan. Kereta nak yang mahal kan yang murah. Yang sedap kan yang tak sedap. Tahu pula situ kan. Makan pun pergi cari restoran yang sedap, tak mahu yang tak sedap ni. Memang begitulah. Yang tak iya pun kita nak habis duit juga, baik kita cari yang sedap kan. Cerdik tu cara macam tu. Yang tak iya pun nak habis duit juga, baiklah kita cari yang sedap, berbaloi yang kata. Ni kadang-kadang nak pertahan lagi benda macam tu kan. Akibat dia jadi macam mana? Dia jadi macam mana akibatnya? Itu benda dia tak tengok. Tentang sahabat, tentang apa, dia kena teliti sikit. Kena teliti, jangan mudah-mudah. Kalau riwayat tu sahih tak kisah. Ni kalau riwayat dhaif, tak boleh nak pakai. Itu bukan masalah hukum, masalah jadi kita
akan ada satu tanggapan kita terhadap sahabat. Dia sudah macam ada kaitan dengan akidah. Akidah dia tak boleh nak buat alasan hadis tahap itu. Kalau dalam Al-Kabair Zahabi atau Al-Kabair Ibnu Hajar Al-Haythami Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair itu dia hukiyah. Kalau orang belajar kitab dia tahulah hukiyah. Tak ada sanad. Hikayat dia bukan riwayat. Dengan sirah tamrid, tak ada sanad pun. Nak bela lagi susah. Dia tak tahu dah. Kita nak bela tak apa jadinya. Kena siapa? Siapa yang kena? Siapa yang kena pukul? Dia tak kira dah. Sepatutnya kita kena beradab dengan sahabat-sahabat itu. Jangan mudah-mudah nak kata. Kalau ada yang sahih, kena takwil sebab sesuai dengan kedudukan dia. Kena takwil lagi. Tak boleh telan begitu. Kita ada kaedah. Jadi sehingga timbul sangka buruk di dalam hati pengikut kemudian ni, tak boleh. Bukan macam tu caranya ahli sunnah. Kalau macam tu Syiah tu, dia meninggalkan kesan buruk, tanggapan yang buruk terhadap generasi awal tu. Itu cara Syiah. Cara ahli sunnah tidak begitu. Dia cuma cari yang harmonikan, jernihkan, yang menenangkan, tidak ada timbul sangka buruk kepada orang-orang dahulu. Bukan begitu caranya. Caranya tolak sajalah cerita tu, mudah saja. Tapi oleh kerana setengah-setengah orang dia kira ada dalam kitab dulu, yang ada dalam kitab tu mesti dipertahankan, ikutlah, tak ada alasan. Ada juga orang macam tu kan. Tapi kita nak buat macam mana, susah lah. Dia kira kitab kuning mesti betul sebab dia alim, tak ada yang boleh lawannya. Mesti betul. Kita mesti pertahankan. Kalau orang yang nak pertikaikan itu, pertikaikan ahli sunnah wal jamaah. Seolah-olahnya gitu pula jadinya. Apa cerita ahli sunnah wal jamaah ni macam ni? Inilah masalah dalam masyarakat ni. Ada beberapa perkara, gejala yang tidak sihat. Jerbu pun tidak sihat juga. Jerbu dia tulis tak sihat. Banyak perkara yang tak sihat sebenarnya. Jadi Muhammad bin Jarir At-Tabari dia seorang ahli sejarah. Ahli sejarah pun tak boleh kita utamakan dia daripada hadis, sebab cerita benda sama. Tak boleh kita kata sebab dia tokoh sejarah jadi kita kena utamakan dia. Ni dalam hadis ni tak cerita pada tahun Haji Wada'. Haji Wada' tahu dah, tahun yang ke-10. Tidak sejarah. Sejarah juga. Benda yang sama nak cerita tentang kematian dia. Tahun berapa dia meninggal. Yang ini ada sanad, yang itu sanad apa? Begitu cara. Ini kalau kita, yang saya tulis ni semua ni ada dalam kitab-kitab ulama-ulama besar dulu. Cara dia menilai, dia tolak ke tepi. Dia sebut orang ni ada sebut gitu, tapi bercanggah dengan hadis. Kita tak boleh pakai. Kena utamakan hadis Nabi SAW, hadis sahabat yang sahabat cerita. Sebab ikatannya kuat, teguh. Dia dengan sanad-sanad yang kuat. Jadi kita tak boleh kata ini sanad tak kuat. Nak pertikaikan pula sebab waqala al-layth tak sambung sanad. Jangan kata begitu. Kena tahu cara Bukhari itu. Ini pun bersambung juga dengan sanad yang sebelum itu juga. Cuma di atas saja berbeza. Di bawah tak payah sebut sebab sama. Yang di atas tu perlu sebut sebab tak sama. Itu cara dia. Ketika beliau sedang hamil, meninggal dunia ketika beliau sedang hamil. Tidak lama selepas kematian Sa'ad, beliau melahirkan kandungannya. Beliau melahirkan kandungannya. Tempat kita habiskan ni. Jadi tidak lama tu, berapa hari tidak lama. Ada khilaf pula riwayat. Ada beberapa riwayat 137. Ada beberapa riwayat tentang tempoh Subayyah melahirkan kandungannya selepas kematian Sa'ad. Ada yang menyebutkan 3 bulan, ada 2 bulan, ada 40 hari, ada 25 hari, dan ada juga yang menyebutkan kurang lagi daripada itu.
Dalam Muwatta Imam Malik dia sebut 2 minggu. 2 minggu selepas kematian suami dia. Nanti ada riwayat itu kita kemukakan, ada. Yang pasti ialah tempohnya tidak sampai 4 bulan 10 hari. Tidak sampai 4 bulan 10 hari. Jadi kenapa penting tu? Di sini bezanya iddah perempuan yang kematian suami. Kalau yang tidak mengandung 4 bulan 10 hari. Kalau yang mengandung, di situ ada khilaf. Dan mana yang lebih kuat? Kita nanti tengok. Itu yang nak dibincangkan. Mana yang lebih kuat? Siapa yang berpendapat begini, siapa yang berpendapat begini, jumhur ulama berpendapat macam mana, itu kita ikutilah seterusnya. Sebaik suci dari nifas, beliau terus berhias diri untuk dilamar oleh orang-orang yang hendak melamarnya. Abu Sanabil bin Ba'kak, seorang lelaki dari Bani Abdiddar, datang menemuinya. Beliau tiba-tiba menyapa, "Kenapa saya nampak awak berhias diri untuk para pelamar?" Kalau ini kita terjemah harfiah lah. Kalau kita terjemah, ambil kesimpulan mafhumnya, kenapa nampak jangok saja ni? Gitulah. Nak kahwin ke? Dia kata sebenarnya dia ada hati juga. Jadi sahabat-sahabat ni yang kita nampak yang warna, yang perai, yang ibadat pada waktu malam, dia tak ada hati kecil, tak ada perasaan nak perempuan nak lelaki. Ada manusia, dan itu tidak salah. Itulah pengajaran. Ni sahabiah ni, Subayyah ni, suami dia siapa? Orang hebat kat ahli Badar. Tapi cara Islam bukan macam cara banyak pihak lah. Sekarang ni yang ideal suami isteri, yang ideal macam mana? Kalau boleh mati bersama. Kalau mati bersama, siapa nak jaga anak? Itu logiknya kita. Bukan macam tu cara. Agama tak ajar macam tu. Satu sampai bila-bila. Kalau yang ni mati, yang ni seorang 30 tahun, itu yang ideal. Baik lelaki atau perempuan, itulah yang ideal. Siapa ajar macam tu? Sunnah Rasul ke? Atau siapa yang ajar macam tu? Yang ajar macam tu Hindu, bukan Islam. Tengok Islam, suami dia ahli badan, mati, dia tidak tunggu nanti surga besok bersama dia. Kita kata begitu. Abu Sanabil ni masuk Islam baru ya, bukan ahli badar pun. Dia tak kira dunia macam mana nak menjalani hidup dunia. Lebih praktikal, realistik, cara hadis, cara sunnah Rasul, bukan hidup dalam lamunan khayalan. Bukan begitu. Cuba tengok isteri Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Umais, isteri Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa? Semua orang tahu, semua umat tahu, sahabat-sahabat pun tahu. Sebab tu lantik dia jadi khalifah selepas Rasulullah. Tapi bila dia meninggal dunia, dia kahwin dengan Sayyidina Ali. Tak apa, tak kisah. Yang tak boleh isteri Rasulullah saja, yang lain boleh. Nak hidup macam mana? Siapa nak jaga anak? Dia nak menurut, tak tahu lagi yang perempuan tu nak hidup 40 tahun lagi kau mungkin. Nak duduk sorang-sorang. Itukah yang idealnya? Biarlah susah. Bukan macam tu cara Islam. Kalau seorang-seorang ni, itu Hindu sebenarnya. Dan kita tengok macam senda gurau atau bercakap antara lelaki dengan perempuan ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Tidak kata orang perempuan lelaki tak boleh bertikam bayang, tak boleh bertikam bayang. Bukan macam itu. Lelaki dan perempuan boleh bercakap, boleh berhadapan, bukan lari, bukan tak boleh dengar suara, bukan suara dia aurat. Mana ada semua. Bukan satu hadis, banyak sangat. Kita akan temui satu demi satu yang seumpama ini. Mereka buat keputusan sendiri, mereka buat pilihan sendiri, kenal,
bukan tak kenal, bukan melalui dengan perantaraan tanpa tengok apa. Itu bukan sunnah Nabi. Nabi suruh tengok pun, suruh tengok kalau nak kahwin. Sebaik suci, Abu Sanabil pergi, seorang lelaki Bani Abdiddar. Dia kata, kenapa saya nampak awak berhias diri untuk para pelamar? Jadi boleh berhias. Berhias tak apa, tak salah. Tidak kata dah kematian suami jadi hibalah, sedihlah sampai beberapa tahun. Itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak hendak kahwin ke? Sesungguhnya engkau tidak dapat kahwin selagi tidak berlalu 4 bulan 10 hari kepadamu, kata dia. Tak boleh kahwin. Sebab apa dia kata begitu? Sebab dia nak. Ya, kita kata begitu bukan saja dia ada dalil. Ada dalil. Ada dalil. Nama sebenar Abu Sanabil ialah Amar. Beliau memeluk agama Islam pada hari pembukaan Mekah. Lewat kan? Tahun ke-8. Bukan ahli Badar dia. Abu Sanabil terkenal sebagai seorang penyair. Beliau menetap di Kufah, tetapi meninggal dunia di Mekah. Itu sejarah dia. Hadis ini merupakan sebaik-baik bukti tentang hubungan di antara golongan lelaki dan perempuan dari kalangan sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyapa satu sama lain dan mesra dalam batas-batas yang dibenarkan. Subai'ah misalnya di dalam hadis ini dikatakan telah berhias diri untuk dilamar oleh orang-orang yang hendak melamarnya sehabis iddahnya kerana kematian suami. Abu Sanabil pula masuk menemuinya. Tentu sekali Subai'ah tidak berniqab, yakni memakai tudung muka. Tentu sekali tidak. Kerana Abu Sanabil dapat mengenalinya, dapat juga mengesan perhiasan pada wajah dan bahagian tubuhnya yang lain. Nampak berhias. Dia nampak. Kalau tudung nak nampak macam mana? Kalau tudung, dia nampak lah. Berhias tu tang mana? Mata ke, pipi ke misalnya. Adalah tu. Dia nampak lah. Tidak berhias. Abu Sanabil bukannya mahram kepada Subai'ah. Bukan mahram ni. Tapi boleh pakai macam tu di hadapan lelaki tengok, boleh. Masih dalam batas keharusan. Beliaulah kemudiannya yang menjadi suami kepada Subai'ah. Nak kata mahram macam mana? Dia lah yang jadi suaminya. Kemudiannya dia yang berjaya. Dia yang berjaya. Hubungan dan pergaulan mereka yang seperti itu tidak dipandang seru oleh sesiapa pun semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pandang seru. Jadi lelaki kenal siapa lawannya. Bahaya sebenarnya dalam masyarakat. Saya sendiri pernah duduk dalam beberapa masyarakat yang lelaki tak kenal perempuan, perempuan tak kenal lelaki. Apa jadi? Begitukah yang Islam nak? Daripada pergaulan sahabat-sahabat kita tengok sederhana, bagus, dan tak menimbulkan gejala-gejala buruk macam homoseks. Cuba tengok di mana berlaku banyak homoseks di kalangan orang Islam. Dahsyat. Di negeri-negeri, negara-negara yang terlalu memisahkan lelaki dengan perempuan. Seperti yang kita kata tadi, tak boleh bertikam bayang. Sampai begitu sekali. Dia akan jadi. Banyak peristiwa, pengalaman kawan-kawan kita sendiri yang cerita apa berlaku. Banyak benda-benda macam ni di luar negara lah. Negara kita pun sudah ada sedikit sebanyak gejala buruk tu. Bila ada ni lah internet apa ni, bala juga. Jadi hubungan-hubungan macam tu ada. Tapi kalau dulu jarang orang nak dengar benda-benda begitu. Tapi di luar negara banyak. Di mana? Di tempat-tempat macam tu. Di tempat-tempat macam tu.
Kalau saya nak dedah satu rahsia lah malam ni malam ni, sebab saya pernah duduk di Deoban lama. Di Deoban itu masyarakat Islam umumnya, tetapi saya tengok oleh kerana ketat sangat hubungan lelaki dengan perempuan dia tu, dia jadi akibat buruk. Seperti yang kita kata tadi, banyak berlaku di kalangan orang Islam sendiri. Dan saya, sebab saya pergi ke sana semasa saya masih budak-budak lagi, abang-abang pesan jangan berjalan sendiri-sendiri, takut ditangkap oleh orang dia buat macam tu lah kerja. Itu suasananya. Berapa banyak cerita-cerita yang tabib-tabib, doktor-doktor, dia kalau orang sakit dia suruh jelai lidah. Dia nak kulum lidah pula. Cuba bayang macam mana. Kenapa jadi begini? Saya sudah tengok semua itu. Saya sudah tengok. Orang-orang yang tak tahu dia beria sangat. Dia tak tahu cerita. Belajarlah daripada hadis. Inilah penyelesaian terbaik untuk masyarakat, bukan menimbulkan masalah dalam masyarakat. Itu sebenar banyak sekali berlaku. Sampai dipesan kita tak berjalan, budak-budak. Yang tak ada janggut kan, suka lah. Yang ada janggut jadi lelaki, yang tak ada janggut jadi perempuan. Sehingga bila dia kahwin tu tak suka lagi dengan isteri dia, ingat yang lama. Itu penyakit jiwa je. Itu dia jawapan berlaku tu. Betul-betul saya cerita. Tanyalah yang lama-lama yang lama-lama dulu, dia tahu cerita tu. Ini kesan dia. Sebab terlalu hijab dia kuat sangat, kadang-kadang sama menyeksa orang perempuan. Tudung, mata pun tak nampak. Mata dia bagi sebelah saja. Sebelah tu pun jari-jari. Sampai ke mereka itu, gini kau Islam ajar. Cuba tengok. Ini satu hadis. Nanti kita akan berjumpa, saya akan kesan lagi macam mana orang Islam dahulu di zaman Nabi SAW. Macam ni, dia tahu, nampak berhias, nampak, dia tahu biasa. Nak kahwin, ya nak kahwin, itu betul. Itu tuntutan naluri yang semula jadi yang betul, yang sepatutnya diberi peluang, bukan dihalang. Dan orang Islam di sana banyak terpengaruh dengan Hindu, banyak. Sebab dia duduk dalam masyarakat Hindu. Jadi berapa ramai orang Islam bila mati isteri tak kahwin dah sampai mati. Tengok sahabat, cuba tengok. Nak ceritanya, itulah akibatnya kalau tak betul-betul ikut sunnah Rasulullah SAW, tak ikut hadis, macam itulah. Dia isteri pula kalau mati suami, pakai tak kahwin dah, diam. Mati gitulah 40 tahun pun hidup. Dia pandang entah satu macam. Itu Hindu. Sebab itu saya kata Hindu, bukan Islam. Kalau Islam ni dalam hadis ni, kita kata setara ahli Badar, dia boleh kahwin dengan orang lain, dengan Abu Sanabil yang baru masuk Islam pada tahun pembukaan Mekah. Untuk apa? Untuk hidup lah. Jangan terlalu ideal sangat. Nak duduk dengan ahli Badar, dia tak mau kahwin dah. Nak duduk dalam syurga. Nak sampai ke syurga tu berapa puluh tahun lagi. Sebab itulah saya tengok suka hadis ni, sebab realistik, praktikal. Dia bukan duduk dalam khayalan. Dan kita tengok gejala dalam masyarakat ni, orang teruk jadi. Awak kalau nak cerita panjang lah, di Turki, di mana, pengalaman sahabat-sahabat kita boleh tahu. Teruk jadi. Sebab apa? Sebab ini. Sebab itulah, dari satu segi orang nampak orang marah kepada Kamal Atatürk. Ia banyak, memang patut dimarah pun, memang banyak benda yang dia buat yang salah. Tapi kenapa dia jadi gitu? Pasal banyak perkara Islam tu terlalu jumud. Jumud, nak maju tak boleh, tak akan boleh macam ni. Kita kena ambil kira juga. Sebab apa orang boleh terima dia? Dia adalah alasan logik dia tu. Jangan tengok yang buruk dia saja. Dia sudah tengok banyak lagi gejala-gejala homoseks di Turki apa semua. Kenapa jadi begini? Yang tak sepatutnya orang Islam berlaku kepada orang Islam. Sebabnya dia terlalu memisahkan lelaki dengan perempuan, tidak bagi dalam batas yang Rasulullah dulu bagi. Itulah akibat.
Jadi saya rasa tak boleh, tak sempat kita habiskan. Setakat itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam.